Baik, seterusnya dalam segmen Niaga Awani Forecast di mana realiti rakyat Malaysia hidup dalam hutang yang tinggi melebihi 80% berbanding KDNK. Beberapa kemudahan dilihat menjadi penyumbang besar kepada faktor ini dan antaranya instrumen Buy Now Pay Later atau BNPL yang mampu menjerat orang ramai dalam kancah hutang baru. Ditambah bebanan kos sara hidup yang menyaksikan peruntukan untuk simpanan kurang atau lebih buruk tiada. Justru apakah yang harus diberikan perhatian dalam konteks kewangan peribadi bagi tahun 2024? Niaga Awani Forecast ingin melihat apa yang boleh kita jangka dan lakukan untuk tahun depan. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Prof, realiti kini adalah ramai rakyat Malaysia terperangkap dalam hidup berhutang, gaji yang mendatar, satu dan juga komitmen yang tinggi. Jadi untuk tahun hadapan 2024, jika kita menganggap seorang individu yang mempunyai pinjaman perumahan, peribadi, kad kredit dan kenderaan, apakah perkara pertama yang harus diberikan perhatian khusus oleh individu dalam mengurus kewangan mereka? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat itu antara merupakan pinjaman ataupun kita kata hutang 5 serangkai iaitu pinjaman peribadi, pendidikan, kereta, rumah serta kad kredit. Malahan data yang ditunjukkan oleh Jabatan Informasi Malaysia menunjukkan bahawa itu antara 4-5 hutang ataupun pinjaman yang menyumbang kepada peningkatan kadar muflis dalam pelanggaran Malaysia. Jadi perkara pertama yang kita harus beri perhatian adalah berkaitan dengan setiap daripada kita harus mengetahui bagaimana kedudukan ataupun situasi So dalam konteks ini kita perlu melihat bagaimana kita punya status pinjaman. Dan bila kita bercerita tentang pinjaman hutang ni perkara yang perlu juga kita ambil kira dari segi bagaimana nisbah perkhidmatan hutang ataupun kita kata nisbah pembayaran hutang. Kita perlu pastikan bahawa bayaran pinjaman atau pendapatan pada itu untuk bayaran pinjaman hutang tidak melebihi antara 35 hingga 40%. Kita perlu buat sebenarnya kita boleh buat checklist semak sendiri. Bagaimana sama adakah kita ada pinjaman tertunggak, berapa banyak bayaran balik pinjaman kita dan bila tempoh bayaran balik. Jadi pada situ kita perlu merangka strategi kita untuk tahun 2024 yang tidak lama lagi, bagaimana kita perlu melansaikan hutang-hutang kita. Sebab ada dalam strategi pengurusan hutang ada 3 kaedah. Yang pertama kita boleh melihat pada kaedah snowball, bayar hutang paling minimum. Kemudian kita ada kaedah snowflake, iaitu kita melihat dari segi kemampuan kita sendiri berapa banyak yang kita mampu tapi kita perlu bayar kekerapan. Dan yang terakhir sekali adalah kaedah debt stacking, iaitu di mana kita perlu bayar hutang atau pinjaman untuk kaedah-kaedah yang paling tinggi. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu cakna ataupun beri perhatian untuk tahun 2024 bagi mengelakkan kita daripada berhadapan dengan masalah keberhutangan. Seperti yang Prof kata tadi, kita perlu adakan strategi untuk menyelesaikan hutang-hutang berangkai ini. Tapi kita nak lihat juga kerajaan dijangka akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Dan 1 Mac lalu, kes-kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan. Jadi dari satu sudut kita lihat ia peluang kedua. Tetapi ini harus diambil dengan berhati-hati oleh seorang individu supaya tidak lagi terjerumus dalam hutang yang tidak mampu dibayar. Jadi bagaimana mereka ini boleh pastikan keadaan ini berlaku dan contohnya mereka boleh mencari khidmat nasihat bawa AKPK dan sebagainya. Macam mana Prof? Saya melihat ini merupakan satu pendekatan, satu inisiatif yang sangat baik oleh pihak kerajaan terutama dalam membantu rakyat Malaysia keluar daripada kelompok ataupun kepompong muflis kita kata di sini. Sebagai pengguna, peminjam sudah pasti tanggungjawab kita itu adalah untuk membayar hutang ataupun untuk membayar pinjaman kita on time ataupun tepat pada masanya. Kenapa? Sekiranya kita melakukan kelewatan ataupun lewat membayar, sudah pasti akan mempunyai cas-cas tambahan. Seperti yang Nabila maklumkan tadi bahawa ini peluang kedua, kita semua belum tentu akan mendapat peluang ketiga dan sebagainya. Jadi seharusnya kita menggunakan peluang. Dan saya juga melihat bahawa bila kita bercakap soal pinjaman hutang dan sebagainya, yang pentingnya kita perlu lihat adakah kita perlu ataupun tidak membuat hutang baru. Hopefully pada tahun 2024 kita punya azam baru bahawa kalau boleh tu kita cuba settlekan pinjaman kita secepat yang mungkin dengan memberi keutamaan tadi tu. Kan maknanya kalau boleh tu kita target 2024 ni kita jadi debt free ataupun bebas pada hutang. Dan saya setuju bahawa kita sebenarnya ada institusi-institusi yang dapat membantu kita untuk kita menghadapi keadaan-keadaan kita financial stress. Sebagai contoh, sebelum kita pergi kepada pihak AKPG, sebenarnya kita perlu mengambil tindakan proaktif, iaitu kita boleh berbincang dengan
institusi kewangan ataupun bank-bank bagaimana dia boleh menstruktur kita punya pembayaran semula, dan malahan kalaulah kita tidak mampu, selepas itu kita boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada sebagai contoh agensi kaunseling dan juga perusahaan kredit di mana perkhidmatan mereka adalah secara percuma. Malahan kita juga ada pakar-pakar financial planner, registered financial planner yang dapat membantu kita dalam kita untuk mengurus, mengatur kita punya pengurusan kewangan terutamanya dalam aspek-aspek berkaitan dengan hutang. Prof, kalau nak saya sebutkan sikit data dan statistik yang dijalankan KJ Selidik Jaringan Pendidikan Kewangan atau FVM, mendedahkan sebanyak 84% rakyat Malaysia tiada simpanan tetap setiap bulan, dan ada beberapa faktor mempengaruhi keadaan ini, termasuk juga mungkin sikap pengurusan kewangan individu itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita melihat tahun depan 2024 harus menjadi tahun kita segera noktahkan keadaan buta pengurusan kewangan atau debt free, kerana kita lihat teknologi makin canggih dan strategi pengurusan kewangan pun makin mudah didapati sekarang. Jadi bagaimana untuk kita uruskan perkara ini? Nak menjawab soalan itu, pertama saya nak membawa perhatian rakan-rakan kita berkaitan sekarang ini kita berada dalam era yang kita kata VUCA lah, iaitu volatility iaitu tidak stabil, kemudian uncertainty tidak pasti, complexity rumit kompleks, dan juga ambiguity iaitu kabur, samar dan juga tidak jelas. Seperti yang Nabila maklumkan bahawa perkembangan teknologi sebenarnya kita bercakap dari segi soal fintech. Jadi sebenarnya banyak kaedah-kaedah strategi bagaimana dapat membantu kita untuk mengurus kewangan kita. Dan dalam konteks berkaitan dengan simpanan, apa yang suka untuk saya sarankan adalah ya sebenarnya kita nak menyambut tahun baru, kita perlu azam baru, kita harus menjadikan simpanan tetap itu sebagai agenda utama yang perlu kita capai pada tahun 2024. Sebelum ni mungkin kita ada simpan sikit, lepas tu at the end of the month kita dah buat keluar, dah kita tak ada simpanan. Malahan data Bank Negara Malaysia juga menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan waktu kecemasan. Tapi tak apalah, yang paling pentingnya kita perlu ada satu sikap ataupun tabiat iaitu untuk menyimpan. Yang paling pentingnya kadang-kadang kita kena betul sikitlah konsep. Kadang-kadang saya lihat orang ni nak simpan dalam sejumlah wang yang banyak, sebenarnya tak perlu. Walaupun kita boleh mulakan dalam amount yang sikit, tapi yang paling pentingnya adalah konsisten ataupun kita kata istiqamah. Itu yang paling penting je. Kalau boleh ni saya suka nak bagi analogi menyimpan ni, kadang-kadang kalau kita sebagai seorang Muslim solat sehari 5 waktu, kalau kita tak lakukan berdosa. Ibarat macam tu lah, kalau tak buat simpanan pada bulan tu ataupun pada minggu tu, kita rasa ya Allah sangat-sangat bersalah lah. Ini kalau kita dapat pupuk tabiat untuk menyimpan ni, maknanya bukan untuk diri kita juga, untuk pasangan kita, ahli keluarga kita, untuk memastikan bahawa kita mempunyai simpanan untuk berhadapan dengan situasi yang kita bincangkan tadi, yang kita tidak jangkakan pada masa depan. Selain pada itu, saya rasa penting juga dalam keadaan sekarang, sebab kita tengok di pasaran terdapat pelbagai bentuk instrumen produk simpanan, pelaburan, kita tengok, dan juga terutama di pengurusan risiko. Jadi kita sebagai individu, kita harus mempunyai ilmu, pengetahuan, kemahiran bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi, sebab kita juga terdedah dengan financial scam, jangan scam yang sebenarnya akan memberi kita kesan kepada masalah kewangan kita pada masa depan. Jadi kita perlu tingkatkan ilmu dan juga kemahiran kita. Jadi kata kunci dia ialah konsisten di samping penyimpanan, bukan penyimpanan saja. Jadi mungkin terakhir Prof, pekerja Malaysia diunjurkan bakal menikmati purata kenaikan gaji sebanyak 5.1% pada tahun hadapan 2024, dan demikian menurut tinjauan jumlah imbuhan Malaysia 2023. Jadi Prof, kadang-kadang kajian seperti ini sedap kita dengar berbanding realiti semasa. Namun jika kita ambil unjuran ini, apakah yang boleh kita jangkakan dari segi pendapatan individu untuk 2024 dengan wang yang lebih ini, bagaimana mereka boleh mulakan pelaburan pasif mereka? Saya ingat bila bercakap soal kenaikan gaji dan sebagainya, ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh dalam kalangan pekerja ataupun rakyat Malaysia. Realitinya setiap kali berlaku peningkatan pendapatan gaji, sudah pasti ia akan membawa bersama-sama dari segi peningkatan harga barangan dan juga perkhidmatan ataupun kita kata inflasi. Sedikit yang menjadi kerisauan kebimbangan kita adalah apabila situasi inflasi ini tidak ditangani dengan baik, ia sudah pasti akan memberi kesan benar kita kata ke atas pendapatan kita ataupun kita take home pay. Jadi pihak kerajaan kalau dalam konteks ini perlu mencari kaedah solusi cara yang terbaik bagaimana kita dapat mengekang. Malahan saya tengok salah satunya berkaitan dengan subsidi bersasar. Tapi sebagai pengguna, sebagai individu dan juga ahli keluarga ataupun isi rumah, perkara yang perlu kita ambil cakna adalah ambil kira adalah kita perlu membuat perancangan yang teliti.
ya, kita perlu perancangan yang sistematik bagaimana kita nak mengagihkan pendapatan kita, sebab setiap daripada kita adalah pendapatan kita adalah sebagai satu yang sangat terhad. Kita mempunyai pelbagai kehendak, pelbagai keperluan. Bila kita cakap ni satu yang memang semua orang dah sedia maklum, tapi bila dia pergi kepada praktikalnya, sebagai contoh kita kata disiplin dalam belanja, berapa ramai dalam kalangan kita yang mampu untuk disiplin dalam berbelanja. Ini perkara-perkara yang kita perlu. Tambahan pula dalam pada masa sekarang ni, kalau kita tengok macam-macam promosi di media-media sosial yang memang kalau tengok on average about 3 to 4 hours rakyat Malaysia memang spend masa dengan media sosial. Jadi perkara-perkara ini kita harus beri perhatian, kita perlu listkan mengikut keuntungan apa yang penting. Sebab seperti yang kita nyatakan bahawa 2024 kita tidak tahu apa yang akan berlaku, walaupun pada hakikatnya kita menyasarkan bahawa perkembangan ekonomi akan berlaku pada kadar yang sederhana. Jadi kita perlu ambil preventive action, perlu mempunyai simpanan yang cukup, perlu mempunyai simpanan untuk masa kecemasan, untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang semakin mencabar. Malahan kalau kita tengok akhir-akhir ini juga peningkatan kes COVID-19 kan, satu benda yang harus dirisaukan. Semoga tahun depan 2024 menjadi tahun rakyat Malaysia menjadikan tahun bebas hutang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM.